Salam sejahtera dan salam hormat bersama saya Nixon Nyambar. 15 minit dalam Awani Sarawak hari ini membawakan tumpuan berikut. Kes positif COVID-19 di Sarawak terus meningkat. Polis kawal ketat Kampung Haji Baki, Kuching. Hari ini 27 kes positif COVID-19 dikesan di Sarawak. Daripada jumlah itu, 20 kes dikesan di daerah Kuching, 4 kes di daerah Miri, 2 kes di daerah Sibu dan 1 kes pula di daerah Bintulu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 846 kes. Daripada 20 kes baru yang dikesan di daerah Kuching, 14 kes merupakan kontak kepada kes ke-798 yang telah dilaporkan positif pada 26 Oktober 2020. Kes-kes ini mempunyai sejarah menghadiri beberapa perjumpaan bersama kes ke-798 di kawasan Bandaraya Kuching. Dalam sidang media pada Rabu, JPBN Sarawak turut mengisytiharkan satu kluster baru iaitu kluster Green Hill di daerah Kuching. Kluster Green Hill di daerah Kuching. Terdapat penambahan 21 kes baru positif COVID-19 dikesan atau dilaporkan melibatkan kluster ini pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kes positif melibatkan kluster ini adalah 25 orang. Sejumlah 50 orang telah disaring, 25 kes kesan positif, 26 individu yang masih menunggu keputusan. Siasatan lanjut dan pengesanan kontak lain kepada kluster ini sedang giat dijalankan. Sementara itu, laluan keluar dan masuk ke Kampung Haji Baki yang sebelum ini sibuk, terutamanya sebelum dan selepas waktu puncak, kini lengang. Ia selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan lebih 4,000 penduduk bermula jam 6 petang Rabu. Ikuti tinjauan wartawan Awani Sarawak, Lynch Cowan. 6 laluan keluar dan masuk ke Kampung Haji Baki akan didirikan sekatan jalan raya. Laluan yang dikenal pasti termasuklah Jalan Utama dan Jalan Tikus. Antaranya Jalan Stephen Yong dan Batu 7. Dan ia kini ditutup dan dikawal ketat pihak berkuasa. Kini saya berada di Kampung Haji Baki bagi meninjau sendiri situasi di mana Kampung Haji Baki sejak tinjauan kami pada jam 8 pagi tadi, rata-rata para penduduk memainkan peranan masing-masing dengan kekal duduk di rumah dan tiada kenderaan dilihat keluar masuk ke kawasan kampung ini secara... Seawal jam 10 pagi lagi, pihak berkuasa polis Diraja Malaysia PDRM sudah mendirikan kemah bagi menjalankan operasi pemantauan pergerakan di kampung berkenaan. Premis perniagaan seperti kedai runcit dan bengkel juga ditutup. Sementara itu, penghuni Kampung Haji Baki juga tidak kelihatan keluar dari rumah masing-masing. Kenderaan yang ada pula didapati hanya keluar untuk pergi membeli keperluan makanan sebagai persiapan. Bagaimanapun, menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, penduduk tidak perlu bimbang kerana bekalan makanan dan keperluan asas akan disalurkan. Pada kita punya kawalan ini akan bermula pada pukul 6 petang ni lah. Dan mana ada 4 laluan utama dengan 2 laluan yang untuk basikal pejalan kaki lah yang jalan tak berterap. Jadi kita akan tutup 2 jalan yang tak berterap ni dan 4 jalan utama ni kita akan dirikan sekatan lah. Sekatan untuk pastikan tak ada keluar masuk daripada Kampung Haji Baki ni lah. Jadi setakat ni petugasan ramai 66 anggota lah dan daripada anggota polis, APM dan juga rela. Setakat ni tak ada lagi apa-apa isu kerana kita baru start lagi dan dijangka pihak KKM akan mula membuat saringan pada esok hari
Seterusnya, golongan belia disaran melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran. Ini termasuk menguasai bahasa Mandarin. Ini membolehkan mereka menceburi sektor ekonomi yang kebanyakannya dipelopori oleh komuniti Cina. Ujar Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, ini matlamat Sarawak melahirkan modal insan berkualiti seiring perkembangan zaman. Kalau we have Sarawakian that can understand 3 languages, that means this Sarawakian is a global player, bukan jago kampung. Orang kata kalau dia ditikam di laut, dia jadi pulau. Kalau dia tikam di darat, dia menjadi mountain. And that is the type of Sarawakian we want to produce. Jelasnya, usaha dalam memperkasakan pendidikan berteraskan teknologi menerusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET turut giat dilaksanakan selari dengan revolusi industri 4.0. So what happened apabila ini bertukar, we have to give the right type of education to our young generation so that dia boleh kerja, they are employable. At the same time, they keep abreast with the present changes in life as well as technology. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Bangunan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET Riam Miri pada Selasa. Sementara itu, saranan Ketua Menteri itu mendapat reaksi positif pelajar dan guru. Ini menjadikan beliau itu lebih jitu dari segi pengalaman dan kemahiran. Bahasa Mandarin tu penting bagi kami sebab bila kami keluar dari sekolah, kami dapat kerja apa-apa. Kami pun rakyat Sarawak banyak orang Cina lah. At least dapat untuk meningkatkan bahasa Mandarin tu. Penggunaan bahasa Mandarin tu sangat bagus sebab yang membantu kita lebih berkomunikasi dengan lebih baguslah, sebab pekerjaan pun bagus sebab kami as a teacher kami tengok dengan anak-anak murid kami yang boleh berbahasa lebih daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, memangnya akan mudah bergaul dengan siapa-siapa je lah. Seterusnya, 5 juta ringgit diperuntukkan bagi penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Rumbia Sarawak di Mukah. Lembaga ini ditubuhkan sebagai platform mengembangkan industri itu sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pekebun kecil. Dan dari segi penanaman ataupun acreage rumbia paling banyak adalah di bahagian Mukah ini, dan daerah Dalat menyumbang pada 50% daripada jumlah pengeluaran rumbia ini dari bahagian Mukah. Bila kita bangunkan industri rumbia ini dari segi iaitu pembangunan industri hulu dan hilirannya, dua-dua kita bangunkan, insya-Allah dia akan bukan saja dapat meningkatkan iaitu dari segi GDP Sarawak, negeri Sarawak, bahkan juga ia nanti akan dapat meningkatkan pendapatan pekebun-pekebun kecil di negeri Sarawak ini. Tambah Fatimah, penubuhan ini relevan memandangkan Sarawak adalah pengeluar utama rumbia di Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas hadir Majlis Penangguhan Agricorp di Stadium Perpaduan Dalat pada Selasa. Muzium Memorial Hospital Lau King Hau di Sibu wajar ditambah baik sebagai tarikan pelancong ke bandar tersebut. Ini kerana fasiliti bersejarah yang dibina pada 1936 itu adalah hospital pertama di Sibu dan merupakan satu-satunya muzium hospital di Malaysia. Selepas pembinaan hospital baru, maka hospital ini ditukar menjadi hospital museum, di mana merupakan satu-satunya museum yang berbentuk hospital yang berbentuk museum yang ada di negara kita, dan kita harus pertahankan, dan sebab itulah saya telah mohon supaya dibaik pulih ataupun dibuat pemuliharaan terhadap bangunan ini yang telah berusia hampir 100 tahun ini. Selain itu, cadangan baik pulih bangunan itu bersama University College Teknologi Sarawak UCTS kini di peringkat perbincangan. Setakat ini kita mula untuk planning, iaitu kita berusaha bersama-sama dengan UCTS dengan
fakulti seni bina mereka supaya dapat melihat bagaimana kita memulih bangunan ini seperti sedia kala, dan seterusnya saya akan mohon kepada pihak kerajaan negeri untuk mendapat dana dari pemuliharaannya tersebut. Selepas Hospital Sibu dibuka kepada umum secara rasminya pada 1 September 1994, Hospital Lau King Hau tidak lagi menjadi tumpuan utama bagi mendapatkan rawatan. Justru Hospital Lau King Hau dijadikan sebagai muzium pada 3 Ogos 1996. Syarikat pelancongan di Sarawak perlu berani berinovasi dengan melakukan integrasi perkhidmatan dan perancangan. Ia antara inisiatif bagi memastikan industri pelancongan berdaya tahan di kala pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Operasi Hemisphere Corporation Sendirian Berhad, Dr. Yuslan Yusof, gabungan antara industri perhotelan dan ekopelancongan antara yang mampu menghidupkan kembali ekonomi pemain industri di sana. Kalau di dalam segi bisnes, kalau di waktu weekdays, tingginya okupansi di City Hotel di bandar. Kalau during weekend adalah di Damai Beach Resort, di resort. Ramai tamu-tamu suka ke resort, yang domestiknya suka ke resort di waktu weekend. Soal kos, dengan adanya keadaan COVID sekarang, banyak kos-kos kita hematkan demi untuk membayar gaji kepada pekerja-pekerja. Selain itu, penganjuran pelbagai program kerajaan negeri dan persekutuan di hotel-hotel seluruh negeri juga antara inisiatif membantu perusahaan hotel jana pendapatan. Program-program yang dibuat oleh kerajaan itu bagus, amat baik, kerana itu sedikit sebanyak memberi keyakinan kepada publik ya untuk datang ke hotel kami ya. So dengan itu that is how our business is surviving today because di atas program yang telah diadakan oleh kerajaan. Baik kerajaan, program-program baik dari kerajaan pusat, baik juga daripada kerajaan negeri. Dr. Yuslan berkata demikian kepada Astro Awani di Hotel Grand Margarita Kuching. Hemisphere Corporation Sendirian Berhad ialah anak syarikat yang membantu mengendalikan beberapa produk pelancongan di bawah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC. Sementara itu, Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sektor pelancongan peringkat domestik beroperasi dengan baik meskipun jumlah pelancong dari Sabah dan Semenanjung berkurangan. Ia selepas beberapa program dan pakej pelancongan tempatan diperkenalkan dan tertumpu kepada sektor eko-pelancongan. Memang saya pun dapat merasakan dengan program-program seperti Siasituk yang kita adakan. Sambutan daripada rakyat Sarawak terhadap program-program luar, sama ada melihat pergi ke pulau, sama ada mendaki bukit, masuk hutan dan sebagainya, is picking up, especially among the youth. Justru Abdul Karim menggesa agar orang ramai merujuk kepada Lembaga Pelancongan Sarawak untuk menikmati lebih banyak tawaran menarik yang disediakan. I'll try to avoid areas where they have big crowd. Tak perlu sangatlah pergi departmental store, supermarket, pergi lebih kepada hutan, tepi laut, enjoy yourself that place. Okay. And then our Sarawak Tourism Board, we have got so many packages, 50% discount. Dengan itu, sekian laporan Awani Sarawak hari ini. Saya Nixon Nyambar. Terus jaga diri. Salam hormat. Kita jumpa lagi.